Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini merupakan hari ke-73 PKP dilaksanakan, iaitu hari ke-26 PKPB dilaksanakan. Dan seperti biasa, saya akan mulakan dengan laporan mengenai tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam, Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM telah membuat 72,366 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan SOP PKPB di seluruh negara. Sebanyak 5,028 pasaraya, 5,184 restoran, 776 penjaja dan 1,140 kilang serta 3,977 bank telah diperiksa. Pemeriksaan juga telah dibuat di 1,160 terminal pengangkutan darat, 194 terminal pengangkutan air dan 122 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force Operasi juga telah memeriksa sebanyak 25,218 buah kenderaan persendirian, 1,754 kenderaan awam dan 574 vessel. Turut diperiksa adalah 2,234 pasar awam, 4,165 tempat ibadah, 1,760 tempat riadah dan 454 tapak binaan. Sebanyak 3,395 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 19,308 anggota. PDRM juga telah mengadakan 149 sekatan jalan raya rentas sempadan negeri di seluruh negara dan telah memeriksa sebanyak 252,799 kenderaan. Sebanyak 434 kenderaan cuba merentas negeri atas alasan mahu pulang ke kampung dan telah diarahkan berpatah balik. Kalau kita lihat, jumlah ini telah pun berkurangan berbanding dengan hari sebelumnya, iaitu 842. Negeri yang mencatatkan cubaan rentas negeri untuk pulang ke kampung yang tertinggi adalah Kedah 87, Negeri Sembilan 83 dan Melaka 59. Semalam, PDRM telah menahan 114 individu di atas kesalahan ingkar arahan PKPB. Dari jumlah tersebut, seramai 86 individu telah pun diremand, manakala 28 individu diberikan jaminan polis. PDRM juga turut mengeluarkan kompaun kepada 433 individu di atas pelbagai kesalahan engkar SOP PKPB ini. Tiada kompaun dikeluarkan oleh PDRM di atas kesalahan ziarah Aidilfitri. Alhamdulillah. Hari keempat, kelima ni saya percaya tidak ada lagi lah ziarah. Sebanyak 114 kompaun dikeluarkan di lapangan, yang mana 108 dikeluarkan di sekatan jalan raya. Seperti saya sebutkan tadi, banyak lagi yang diarahkan berpusing balik dan mereka lah yang dikenakan kompaun ini. Justru sekali lagi saya ingin ingatkan supaya berikan kerjasama kepada pihak berkuasa dengan mematuhi setiap arahan dan setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Kerana pihak polis
tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan kepada mereka yang engkar. Mengenai op sanitasi awam, di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac telah melakukan 7,215 operasi sanitasi yang merangkumi 131 zon, termasuk di 36 zon kuning dan merah. Sebanyak 10,800 premis telah disanitasi yang terdiri daripada 2,630 pusat perniagaan, 3,943 bangunan kerajaan, 1,581 kawasan perumahan termasuk PPR, 2,297 tempat awam dan 349 pasaraya. Semalam, sebanyak 71 operasi sanitasi yang meliputi 48 zon di 11 buah negeri, iaitu 20 operasi di Johor, 20 operasi di Sabah, 13 operasi di Johor, Melaka 12 operasi, Sarawak 8 operasi, Kedah 7 operasi, Pahang 4 operasi, Terengganu 3 operasi serta 1 operasi di Perlis, Negeri Sembilan, Selangor dan Labuan. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, sehingga jam 8 pagi 29 Mei, jumlah keseluruhan pusat kuarantin yang masih aktif di seluruh negara adalah sebanyak 270. Dari jumlah tersebut, kini 178 pusat kuarantin yang masih digunakan untuk menempatkan 13,230 persons under surveillance, manakala ataupun PUS, manakala 92 pusat kuarantin bersiap siaga untuk diaktifkan jika diperlukan. Semalam, seramai 1,131 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dari Singapura, Indonesia, Thailand, China, Mesir, Laos, Jepun serta Belanda dan telah pun di kuarantin secara wajib. Seramai 44,253 rakyat Malaysia yang telah pulang ke tanah air sejak 3 April 2020 dan mereka telah pun di kuarantin secara wajib. Dan sehingga hari ini, seramai 34,982 individu telah pun selesai menjalani kuarantin wajib mereka dan telah pun dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Mengenai barang keperluan asas, semalam penguatkuasa KPDN HEP telah membuat pemantauan ke atas 25 jenis bekalan barangan di 886 premis perniagaan, iaitu 674 melibatkan peruncit, 178 pemborong dan 34 pengilah. Secara keseluruhannya, bekalan keperluan makanan adalah mencukupi dan mampu untuk menampung keperluan di seluruh negara secara berterusan dan mudah diperolehi. Ini berdasarkan kepada pemeriksaan yang dibuat oleh KPDN HEP di premis-premis perniagaan yang saya sebutkan tadi. Manakala untuk peringkat pengeluar makanan, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan juga telah membuat pemantauan dan melaporkan bahawa bekalan makanan di peringkat pengeluar juga adalah mencukupi dan mudah diperolehi. Oleh itu, rakyat tidak perlu rasa bimbang, tidak perlu rasa gusar kerana bekalan makanan keperluan adalah mencukupi bagi menampung keperluan seluruh rakyat di negara kita. KPDN HEP juga melakukan tindakan memantau SOP. Semalam, mereka telah melakukan sebanyak
1,561 pemeriksaan. Pemeriksaan KPDN HEP mendapati 1,455 premis mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Sebanyak 101 premis telah diberikan nasihat dan 5 premis diberikan amaran di atas ketidakpatuhan. Dan kerajaan seperti biasa ingin menggesa supaya pengusaha-pengusaha premis perniagaan memastikan mereka mematuhi setiap SOP dan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan bagi menjamin keselamatan pelanggan-pelanggan mereka, seperti membuat pemeriksaan suhu sebelum masuk ke premis, menggunakan hand sanitizer kepada pelanggan-pelanggan mereka. Begitu juga dengan jumlah pelanggan di dalam tersebut, tidak boleh bersesak dan mesti ada penjarakan sosial di dalam dan juga beratur sebelum mereka masuk ke premis perniagaan mereka. Begitu jugalah dengan pelanggan-pelanggan mereka juga perlu mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan, jangan bawa anak kecil dan warga emas sewaktu membeli belah. Mengenai penghantaran pulang pelajar-pelajar IPT dari 27 April sehingga hari ini, KPT ataupun Kementerian Pengajian Tinggi telah menghantar pulang seramai 54,656 pelajar IPT yang berada di kampus-kampus kepangkuan keluarga masing-masing. Semalam, KPT telah menghantar pulang 287 pelajar melalui satu penerbangan daripada Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Hari ini pula, seramai 1,193 pelajar dijadualkan untuk dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing, iaitu melalui 3 penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu yang dijadualkan untuk membawa pulang 287 pelajar. Dan turut dijadualkan penerbangan hari ini adalah dari Kuala Lumpur ke Sibu yang akan membawa pulang 166 pelajar, dan satu penerbangan dari Kuching ke Kota Kinabalu yang akan membawa pulang 166 pelajar. Dan suka saya jelaskan bahawa pelajar-pelajar yang dihantar pulang, sebelum mereka dibenarkan pulang, mereka akan melalui swab test di universiti masing-masing. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. Terima kasih. Sekali lagi seruan saya, terus kekal di rumah bagi terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Rosmalis dari Bernama. Ini mengenai parti, ada sesetengah majikan atau ejen mengambil dan memegang dokumen pekerja asing, menjadikan mereka ibarat parti tanpa dokumen. Ini juga antara punca terdapat ramai parti di negara ini. Adakah tindakan majikan ini dibolehkan, dan jika tidak, adakah kerajaan akan mengambil tindakan ke atas majikan terbabit? Ya. Sebenarnya tangkapan parti jika berlaku tidak ada kena-mengena dengan mereka yang mempunyai dokumen pekerjaan. Yang kena tangkap tu betul-betul tak ada dokumen tu. Ya, jangan ragu. Sebab memang betul sepatutnya majikan tidak boleh memegang dokumen. Ya, sepatutnya. Tetapi ramai yang majikan merasa tidak yakin kepada pekerja mereka, takut mereka lari dan sebagainya. Walaupun bagaimanapun, untuk menggantikan dokumen sebagai pengenalan diri jika mereka keluar, majikan mengeluarkan kad yang dipanggil I-Card. I-Card ini adalah kad pengganti diri lah. Maksudnya jika ditahan oleh pihak berkuasa, sama ada pihak polis ataupun pihak Jabatan Immigration, mereka boleh menunjukkan I-Card tersebut
kepada pihak berkuasa. Jadi tentu saja mereka tidak boleh dianggap sebagai parti lagi lah kerana mereka mempunyai ICAD tersebut. Walaupun ada juga majikan yang yakin kepada pekerja mereka yang tidak akan melarikan diri. Setengah juga diberikan dokumen perjalanan yang menunjukkan mereka adalah pekerja di syarikat-syarikat yang berkaitan. Jadi tidak timbul isu seperti itu kerana pengenalan diri memang diberikan kepada pekerja-pekerja yang masuk secara sah sebagai pekerja di negara kita. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri, Afiq daripada Bernama. Datuk Seri, sebelum ini kelonggaran merentas negeri diberikan kepada suami atau isteri yang berjauhan. Sekarang juga trend penularan COVID-19 dalam masyarakat sudah menurun. Jadi adakah kemungkinan perjalanan rentas negeri ini dibolehkan selepas 9 Jun? Sekian, terima kasih. Ya, 9 Jun belum sampai lagi. InsyaAllah kita akan bincang bila sampai sebelum akhir PKPB ni kan. PKPB ni tamat 9 Jun. Jadi kita semalam ada viral, konon-kononnya kita sudah tetapkan sambungan PKPB ni dengan berbagai-bagai SOP, berbagai-bagai premis perniagaan-perniagaan yang dibenarkan dan berbagai-bagai lagi. Itu sebenarnya fake tu. Fake news. Jangan percayalah. Sebelum MKN, kalau nak cek betul-betul SOP dan sebagainya, cek di dalam website MKN. Ada very clear perkara-perkara yang dibenarkan, di mana industri ataupun perniagaan, sektor perniagaan yang dibenarkan, semua ada dalam website MKN. Jadi semalam tu tidak betul. Dan kita akan putuskan apakah akan ada sambungan. Kita akan putuskan kemudian. Dan juga SOP yang berkaitan. Termasuklah SOP yang berkaitan dengan rentas negeri, suami isteri yang kita panggil dulu weekend husband atau weekend wife ni, yang balik hujung minggu ni. Tapi bila kita buka dulu, tak ramai juga yang memohon. Mungkin dia nak balik raya lah, dia tunggu lepas sebelum raya. Tiba-tiba kajian kata tidak dibenarkan rentas negeri sebelum raya tu. Jadi menyebabkan mereka tidak boleh balik. Jadi kita faham, saya pun menerima permohonan hampir setiap hari daripada suami ataupun isteri yang terpisah ni. Jadi insya-Allah kita akan tengok perkara ini. Ya, kalau kita rasa kita akan boleh membenarkannya, maka saya akan umumkan untuk membenarkannya. Tapi tarikh tu tunggulah sementara waktu ini ya. Okey. Datuk Seri, berkenaan pelajar-pelajar yang dapat panggilan temuduga di Universiti Awam yang perlu merentas negeri dalam tempoh PKPB, adakah rentas negeri dibenarkan untuk tujuan ini? Okey. Kita memang tidak benarkan rentas negeri. 2 hari lepas pertanyaan tentang yang nak menemuduga kerja. So kita kata melalui online juga. Sama juga dengan pelajar. Pelajar pun boleh menemuduga, membuat temuduga tersebut melalui online. Dan perkara ini telah pun dilaksanakan sebenarnya. Dah pun berjalan. Dengan universiti-universiti ini dah pun melaksanakan, iaitu secara online. Sejak bulan April perkara ini telah pun dilaksanakan. Jadi interview secara online. Mungkin ada persoalan, bagaimana pula kawasan yang tidak ada internet penetration di setengah-setengah kawasan luar bandar. Universiti telah pun membenarkan, iaitu gunakan handphone untuk membuat video. Membuat video dan submit kepada universiti mereka. Jadi zaman sekarang ni tak mesti interview secara bersemuka saja, tapi boleh digunakan secara maya dan sebagainya. Jadi gunakanlah secara maya untuk interview. Okey. Datuk Seri, saya wakil daripada Bernama. Datuk Seri, bagaimana kita nak kenal pasti warga asing atau parti yang telah jalani saringan COVID? Adakah melalui tanda nama atau wristband ke? Parti ni bila dia dah habis, dia suruh masuk dalam depo. Jadi dia tak pakai apa-apa pun tak apa. Dia tak pakai gelang ke, tak pakai rantai ke, tak pakai surat ke. Kalau orang biasa, walaupun di Semenanjung ni tidak ada kita keluarkan wristband ataupun gelang ni, tetapi surat daripada doktor tu boleh digunakan untuk ditunjukkan bukti COVID negatif ini.
Tetapi kalau parti, kalau nak kata parti ya, fokus jadi parti ya. Warga asing dan parti. Kalau warga asing kita ada keluarkan surat daripada doktor. Saya rasa you all pun pernah pergi ke membuat COVID, buat swab test. Biasanya dia akan dikeluarkan surat yang menunjukkan mereka telah pun negatif. Reasonnya kerana walaupun dah pakai wrist gelang tu selepas swab test, tetapi ada juga di kalangan yang mereka yang dah pun test negatif selepas beberapa hari, 14 hari ke, ataupun selepas itu dia kena lagi masih lagi positif apabila membuat test dan sebagainya. Kalaulah mereka itu merupakan tanda yang menunjukkan mereka negatif misalnya, kemungkinan besar mereka tidak lagi negatif, mungkin positif kalau di test mula. Tapi kerana mereka dah ada tu, mereka tak perlu test lagi, seolah-olah menunjukkan mereka itu negatif selama-lamanya. Belum tentu. Sebab itu kita, Kementerian Kesihatan di sini tidak mengeluarkan atau mewajibkan mereka yang tamat tempoh yang telah pun membuat test swab test memakai gelang tu untuk membuktikan mereka itu negatif. Jadi surat sudah pun memadai untuk menunjukkan, dan negatif sekali test belum tentu mereka itu negatif juga selama-lamanya. Tetapi dari segi parti saya rasa tak perlu bimbang kerana mereka terus dimasukkan ke depo selepas saja mereka tamat membuat saringan ataupun tempat-tempat khas yang disediakan oleh kerajaan. Okey, saya Liwi dan bernama berkenaan dengan didapati ramai yang berkumpul di kawasan-kawasan awam untuk mengambil gambar ketika sambutan Aidilfitri, dan ada yang berkesempatan untuk berkelah di taman-taman awam akibat ziarah raya tidak dibenarkan sepanjang PKPB. Dan semalam juga Taman Tasik Titi Wangsa juga telah ditutup akibat terlalu ramai pengunjung. Jadi bagaimana taman-taman awam lain, adakah tindakan yang sama akan dikenakan untuk menutup sekiranya ada crowd yang begitu ramai sepanjang PKPB? Okey. SOP yang dikeluarkan oleh kita jelas, iaitu mana-mana tindakan yang boleh menyebabkan perkumpulan ramai itu adalah salah kerana ianya terletak di bawah negative list ataupun senarai yang terlarang. Okey. Dan kuasa menutup itu seperti Tasik Titi Wangsa dan sebagainya adalah kuasa daripada pihak berkuasa tempatan. Itu hak pihak berkuasa tempatan lah untuk mengambil tindakan menutup apabila melihat bahawa SOP telah pun dilanggari kerana berkumpul lebih daripada yang sepatutnya. Jadi itu saya serahkan kepada PBT. Kalau di KL ni tentu sajalah di BKL yang boleh membuat keputusan. Okey. Jadi kalau ada tempat lain pun terserah kepada PBT masing-masing lah untuk membuat keputusan menutup atau tidak. Alright. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.